Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Kudak, pelajar PJJ UM Kampus Kota Kinabalu. Dalam video kali ini, konsep dan masalah asas ekonomi. Okey, tugasan ini adalah untuk subjek GMGF 1013, Ekonomi dalam Pengurusan Awam. Baiklah, untuk konsep dan masalah asas ekonomi ini, masalah asas ekonomi adalah satu bidang berkaitan kehidupan masyarakat. Bidang ini dapat dikaitkan dengan pelbagai aspek seperti pelancongan, perindustrian, pemakanan, sekolah, pendidikan dan sebagainya. Manakala konsep masalah ekonomi pula ialah satu kajian terhadap pengagihan sumber yang terhad untuk memenuhi keperluan yang tidak terhad. Maksudnya pengguna yang mempunyai keperluan yang tidak terhad. Hal ini disebabkan akibat kekurangan sumber yang dihadapi sesebuah negara. Kehendak manusia terbatas telah menyebabkan perkhidmatan dan barangan yang dihasilkan oleh faktor-faktor pengeluaran sedia ada tidak dapat memenuhi kehendak pengguna. Disebabkan itu, pengguna perlulah bijak dalam membuat pilihan terhadap barang serta perkhidmatan yang mereka mahukan. Selari dengan arus pemodenan, ekonomi zaman kini dapat dilihat mengembangkan lagi konsep yang sedia ada dan dapat dihubung-kaitkan dengan isu-isu kekayaan, kebajikan dan kesejahteraan masyarakat di sesebuah negara. Rentetan daripada keberadaan sumber-sumber yang terhad bagi menanggung keperluan yang tidak terhad, maka terciptalah beberapa masalah dalam ekonomi, iaitu kos melepas, pilihan dan masalah kekurangan. Faktor pengeluaran yang terbatas menyebabkan masalah kekurangan terjadi dan seterusnya menimbulkan masalah pilihan. Oleh itu, pengguna haruslah membuat pilihan yang bernas agar dapat memaksimumkan kehendak, manakala pengeluar pula dapat membuat pilihan yang terbaik untuk memaksimumkan keuntungan. Apabila masalah pilihan berlaku, maka masalah kos lepas akan timbul, di mana pengeluaran ataupun pengguna hendaklah melepaskan perkhidmatan ataupun barangan kedua terbaik bagi memenuhi kehendak pertama. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang serta sihat diperlukan bagi menentukan pembasmian kadar kemiskinan dan taraf hidup yang ditingkatkan serta mutu hidup rakyat dalam masa akan datang. Tren perkembangan tahap kebebasan ekonomi perlu diambil kira dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Salah satu alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara adalah tahap kebebasan ekonomi. Bukan sahaja menentukan implikasi perubahan dan pertumbuhan struktur ekonomi dunia, malah kebebasan ekonomi juga adalah untuk mencari keseimbangan yang sama rata antara susun atur ekonomi luar dan pembangunan ekonomi ke dalam negara Malaysia. Baiklah, seterusnya, isu atau cabaran dalam melaksanakan ekonomi negara. Pada tahun ini, Malaysia sepatutnya berada dalam peta dunia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Namun, tahun 2020 seperti yang kita maklum, suatu kejadian peristiwa telah merekod seluruh dunia secara global, iaitu pandemik COVID-19. Pandemik ini telah melumpuhkan ekonomi secara global dan telah memberi impak ekonomi kepada Malaysia bahkan seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh pelbagai cabaran yang timbul, sama ada pada peringkat dunia maupun yang berpunca daripada negara sendiri. Oleh itu, seterusnya kita akan melihat antara cabaran ataupun isu dalam melaksanakan ekonomi di Malaysia. Isu yang perlu kajian tentang persaingan negara maju dan Malaysia. Selidik mata wang Malaysia rendah dan perlu melatih pekerja mahir untuk Malaysia. Hal ini dapat merancang ekonomi Malaysia untuk bersaing dengan negara maju seperti China, Jepun dan India. Selain itu, cabaran yang harus ekonomi Malaysia tumpukan ialah menarik pelaburan dari negara luar untuk membangunkan lebih berkualiti struktur ekonomi dan dapat membantu mewujudkan peluang ekonomi yang lebih sistematik. Sebagai contoh, apabila banyak pelabur melabur ke Malaysia, maka ekonomi dapat dipulihkan dan banyak peluang pekerjaan dapat dibuka.
Tetapi akibat pandemik COVID-19, kemasukan buruh daripada negara asing maupun pelaburan-pelaburan daripada luar semakin merosot, dan peningkatan ekonomi secara berperingkat yang telah dirancang oleh kerajaan Malaysia tidak dapat dilaksanakan. Baiklah, isu seterusnya, persaingan dengan negara maju. Pada tahun 2012, Malaysia merosot daripada tempat pertama ke tempat kedua dalam indeks persaingan global. Berita harian 2018 juga telah menyatakan timbul dua persoalan merujuk kepada perkara ini, iaitu adakah daya saing Malaysia di arena global semakin merosot atau dapatkah negara-negara lain sekarang bersaing dengan Malaysia di pentas global. Indeks daya saing global Malaysia menjelaskan negara ini terpaksa menempuh cabaran yang sukar dalam pasaran dunia. Mampukah Malaysia berdaya saing pada masa akan datang melalui pencapaian tersebut? Ataupun menjelang tahun 2020, mampukah Malaysia mencapai sasaran? Tetapi semuanya telah merosot akibat pandemik COVID-19. Bukan sekadar persoalan yang bakal terjawab dengan berpandukan tahap daya saing Malaysia dalam hubungan dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Sebagai makluman juga, sesetengah negara berdasarkan pada zaman kemajuan ekonomi yang pesat adalah perkara biasa, contoh India dan China. Pada masa kini, hampir seluruh dunia menjadikan China sebagai contoh disebabkan kemampuan negara itu menyediakan harga tenaga yang rendah kerja jika dibandingkan dengan negara yang lain. Manakala India pula adalah pusat utama bagi profesional IT, iaitu teknologi maklumat. Hal ini demikian kerana India dapat menjadi pusat untuk dapatkan kepakaran IT tahap tinggi yang rendah. Walaupun begitu, Malaysia telah meningkatkan prestasinya dalam pelbagai bidang, seperti peluang inovasi dari segi kerjasama universiti dalam industri. Malaysia melonjak dari tangga 21 hingga ke 17. Melalui kerjasama industri universiti, kedudukan Malaysia telah meningkat daripada 27 ke 25 dan telah memperbaiki kedudukan mereka. Masih belum terlambat bagi Malaysia untuk melipat gandakan usahanya untuk meningkatkan prestasi di beberapa daerah yang belum maju, kerana negara ini masih mempunyai wilayah yang lebih lemah untuk dikembangkan dan meningkatkan daya saing sebelum gagal. Seterusnya, isu nilai mata wang yang rendah. Peningkatan mata wang merujuk kepada peningkatan nilai satu mata wang berbanding dengan nilai mata wang yang lain. Negara yang menggunakan kenaikan nilai mata wang adalah strategik untuk meningkatkan prospek ekonomi mereka. Namun begitu, kenaikan mata wang berbeza dengan kenaikan nilai security di mana mata wang diperdagangkan secara berpasangan. Oleh itu, mata wang meningkat apabila nilai satu mata wang itu meningkat berbanding yang lain. Permintaan untuk mata wang akan meningkat sekiranya nilainya meningkat. Sebaliknya, jika mata wang tersebut menyusut, maka permintaannya juga akan menyusut. Apabila mata wang negara meningkat, ia boleh memberi kesan yang berbeza terhadap ekonomi negara. Pada tahun 2019 di Malaysia, ringgit Malaysia lebih rendah jika dibandingkan dengan dolar Amerika Syarikat apabila pelabur beralih minat daripada mata wang AS. Itu susulan berita kemungkinan Bank Negara Malaysia melaksanakan dasar pelonggaran dan pengurangan kadar. Peniaga berkata mata wang AS melantun sedikit semula daripada kerugian kecilnya selepas pelabur mempertimbangkan komen pengurusi Rizab, iaitu Persekutuan Amerika Syarikat Jerome Powell, terhadap unjuran ekonomi. Pada masa itu, ringgit Malaysia berada pada 4.1355 berbanding dolar Amerika Syarikat. Sementara itu, ringgit didagangkan rendah berbanding hampir semua mata wang utama. Ia jatuh berbanding dolar Singapura kepada 3.0372 daripada 3.0363. Baiklah, seterusnya isu persaingan untuk mendapatkan buruh mahir. Melalui artikel berita harian tahun 2016 dalam rancangan Malaysia ke-11, lebih 1.5 juta pekerjaan baru akan diwujudkan dan 60% daripada jumlah tersebut memerlukan tenaga yang mahir. Terkini Malaysia mempunyai 28%
daripada jumlah yang diperlukan, dan Malaysia dalam perancangan untuk meningkatkan kepada 35% pekerja buruh mahir. Tambahan pula, untuk mencapai negara yang berstatus maju, kerajaan akan memastikan untuk mengembangkan tenaga kerja yang terlatih di pasaran buruh nasional. Latihan teknikal dan pendidikan vokasional akan ditingkatkan dan diutamakan dalam sektor ekonomi. Kementerian menumpukan perhatian kepada bidang kemahiran ini untuk membina modal insan berkemahiran bertaraf dunia yang akan diperlukan oleh kerajaan pada masa akan datang. Merujuk kepada petikan Malaysia Kini pada tahun 2019, Datuk Seri Ganesh yang merupakan pengasas kepada SG Academy berkata, industri revolusi 4.0 mempunyai kesan terhadap industri yang bergantung kepada teknologi dan pengeluaran secara besar-besaran. Automasi, iaitu robot, membenarkan mesin meramalkan dan bertindak sebagai tindak balas terhadap permintaan dengan cara memandu sendiri tanpa memerlukan pengemudi ataupun campur tangan daripada manusia. Data tersebut tidak hanya digunakan untuk mengantisipasi sesuatu, tetapi juga dapat digunakan untuk memungkinkan mesin yang menghadapi situasi yang perlu diperbaiki sendiri. Tambahnya lagi, Malaysia masih ketinggalan dalam hal penyediaan tenaga kerja yang mahir dan memenuhi syarat untuk industri keempat ini. Kerana kebanyakan industri negara bergantung pada tenaga kerja fizikal yang memerlukan tenaga mahir. Melalui artikel Sinar Harian pada 2019, Menteri di bawah Kementerian Sumber Manusia M. Kulasegaran berucap di Institut Latihan Industri Ipoh berkaitan dengan pelancaran kemahiran Malaysia 2.0, menekankan sangat komited untuk meningkatkan bilangan individu yang terlatih dalam tenaga kerja kepada 35% menjelang tahun 2030. Negara ini memerlukan tenaga kerja yang terlatih untuk memastikan ekonomi negara dapat terus bersaing dan menghadapi cabaran di seluruh dunia dan berkebolehan tinggi. Baiklah, seterusnya rakan saya Frikli bin Bola akan mengulas lebih lanjut tentang tugasan kami ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Frikli bin Bola, nomor matrix 282185. Nyaris menerangkan bahagian 3, analisis faktor penyebab. Oke, kita masuk kepada bab kecil, tahap daya saing Malaysia dengan negara-negara lain di dunia. Menurut Harian Metro 2020, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmi Ali berkata, kedudukan ini adalah yang terbaik berbanding tahun 2019, yang mana Malaysia pada kedudukan ke-15. Prestasi Malaysia pada tahun 2020 mendahului negara maju seperti Jerman, Kanada, Jepun, Prancis, dan Switzerland. Menurut laporan daripada Global Competitiveness 2019 yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia WEF, Malaysia yang berada pada kedudukan ke-27 di antara 141 ekonomi. Selain itu, kedudukan Malaysia mengatasi kebanyakan negara jiran seperti Thailand, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Dari segi kestabilan makroekonomi, Malaysia menduduki tempat pertama selain ke-24 bagi institusi serta tempat ke-32 masing-masing untuk infrastruktur dan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat ITC serta ke-15 untuk sistem kewangan. Faktor utama kepada kejayaan ekonomi Malaysia yang dijangka berada pada kedudukan ke-19 dalam kalangan negara yang bersedia. 30.2 Penyebab nilai mata wang rendah. Dalam negeri kasar KDNK 3.6% untuk tahun ke-4 2019. Kadar peruntukan suku tahun terendah dalam lebih dari 10 tahun. Hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor akibat perang perdagangan antara
Amerika Serikat, dan China. Selain itu, nilai ringgit jatuh kepada Rm13 untuk setiap 100 baht Thailand. Ini menyebabkan nilai dolar AS yang semakin meningkat, menyebabkan mata wang ringgit Malaysia menyusut. Selain itu, pertumbuhan KPDN-KK Malaysia mempengaruhi oleh penularan virus COVID-19 di seluruh dunia. Ini menyebabkan ketidakpastian mengenai keadaan luar sebagai akibat daripada wabak coronavirus yang banyak mempertikaikan perdagangan dalam ancaman geopolitik. Membeli ubah tempatan seperti masalah sektor komunikasi dan kelewatan pelaksanaan projek adalah semua faktor yang menghambatkan KDNK ini. Kita masuk kepada bab 30.3, kekurangan tenaga mahir menjadi cabaran industri. Kekurangan kemahiran dan ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan pekerja di Malaysia boleh menyebabkan akibat yang serius sekiranya masalah ini tidak ditangani. Contoh, kita ambil kemahiran tetapi tidak kekosongan di Malaysia. Selain itu, teknologi telah terbukti di mana kemahiran tradisional seperti kimpalan juga mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran tenaga kerja. Petikan The Star 2016. Tahun ini ekonomi dijangka akan tumbuh lebih baik kepada 4% setelah berkembang kepada 5% pada tahun lalu dan 6% pada tahun 2014. Ekonomi dijangka tumbuh sekitar 4% ke 5% pada tahun depan. Ekonomi menyaksikan pertumbuhan produktiviti pekerjaan agar rendah sebanyak 3.3% pada tahun lalu. Malah produktiviti buruh akan menurun kerana kekurangan pekerja mahir. Rancangan Malaysia ke-11. Negara mensasarkan pekerjaan mahir yang memiliki diploma dan kelayakan yang lebih tinggi dijangka akan meningkat sebanyak 35% persamaan 5.5 juta daripada jumlah tenaga kerja menjelang 2020. 4.0 cadangan. Antara daya tarikan yang penting bagi menarik pelabur asing termasuklah skim galakan. Kerajaan telah memberi beberapa kemudahan kepada pemodal baru yang bermula seperti tempoh tertentu cukai dikecualikan. Kerajaan juga melonggarkan peraturan pelabur dengan membenarkan equity yang lebih besar dimiliki rakyat asing dalam perniagaan ataupun projek dalam langkah menggalakkan pemodal asing turut melabur dalam negara kita. Kemudahan daripada infrastruktur dan kawasan perindustrian disediakan sebaiknya oleh kerajaan Malaysia. Hal ini bertujuan untuk memacu serta menggalakkan pelabur asing memajukan perusahaan mereka di Malaysia melalui kemudahan asas dan prasarana yang lengkap. Pelabur asing juga lebih mudah melaksanakan projek-projek yang mereka laburkan. Mempertingkatkan lagi kecakapan dan kemahiran tenaga maupun buruh tempatan. Kerajaan telah mengadakan pelbagai inisiatif rancangan latihan. Hal ini dapat memberi impak kepada pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Untuk membuat kepastian kepada pelabur, cadangan untuk memberikan pelabur asing mereka adalah terjamin, seperti pelabur asing tanpa yakin dan merasa, serta modal asing juga digalakkan dalam Malaysia. Kesimpulannya,
Malaysia merupakan sebuah ekonomi yang terbuka yang sangat bergantung kepada perdagangan luar untuk membangun ekonominya. Semangat perdagangan barang juga menunjukkan peningkatan yang merangsangkan terutamanya ekspor barang pembuatan yang masa kini merupakan penyumbang utama ekspor negara.